Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua warga tutor hebat dalam grup nak jadi tutor berjaya 2020. So, terima kasih. Kita ada yang dah join, Cikgu Syazana dari Sabah. Apa khabar cikgu? Tengah buat apa tu? Mengajar ke? So, hari ni Tuan Pan, based on tajuk saya nak share hari ni berkaitan dengan 3 cara macam mana kita nak kekalkan kualiti kita sebagai tutor sukses. Alright, kita nak kekalkan servis kita. Betul? Ramai orang dia boleh mula Tuan Pan, tapi dia nak stop. Ramai orang dia boleh mula tapi dia nak sustain tu dia tak ada knowledge berkaitan dengan benda tu. Betul? Ramai orang dia nak mula macam kita nak buat bisnes lah. Bila kita mula-mula nak buat bisnes Tuan Pan, ramai orang dia boleh start. Alright, tapi bila dah masuk fasa untuk startup, nak grow dan sebagainya, so dia kena ada ilmu lain Tuan Pan. Macam mana kita nak sustain benda ni. So sama juga dengan tutor. Ramai orang bermula dengan saja-saja. Betul? Mungkin bermula sebab tak ada kerja, kena bebel dengan mak ayah sebab tak ada kerja, nak pergi kerja yang biasa-biasa pun rasa macam low standard. So terjunlah dalam dunia pendidikan, mengajar, kan? Betul tak Tuan Pan? Alright, saya start dengan sebagai part time tutor masa saya di UPM. Alright, nak buat kerja lain tak boleh sebab masa dia terikat. So yang paling sesuai adalah jadi tutor. Nakkan duit je sebenarnya, nak duit, nak orang cakap masa yang fleksibel, betul? And then kekal sampai sekarang. Sebab apa Tuan Pan? Sebab dalam pertengahan tu, dalam proses perjalanan tu Tuan Pan, kita jumpa orang yang betul, kita jumpa mentor yang betul, yang dah ada result untuk guide kita untuk terus sustain dalam bidang ni. Sebab mereka lebih banyak pengalaman daripada kita. Betul Tuan Pan? Kita ada Cikgu Rihani Jasmi. Apa khabar Cikgu? Tengah buat apa tu so far? Hari ni ada kelas ke? Mungkin boleh share dengan kita juga. Cikgu Rihani dan Cikgu Syazana daripada mana kan? Mungkin ada yang baru masuk, nak kenal-kenal dengan orang Sabah ni. Ada orang Sabah ni join kita. Minum dulu Tuan Pan. Alright, so hari ni jam 11 nanti saya ada tutor coaching day tau. Alright, so saya ada tutor coaching day bersama dengan lebih kurang 10 ke 15 orang. Macam tutor coaching day ni Tuan Pan, kita di segmen kita sediakan platform ini untuk kita bantu tutor-tutor yang masih belum jelas dalam kerjaya ni. Saya tahu Tuan Pan, sebab proses kita sama. Saya dulu pun tak jelas. Bila balik kampung nak cakap cikgu tu, nak cakap home tutor tu, rasa macam alah, ini apa benda ni kan, orang lain nak jadi macam-macam lah kan. Cikgu sekolah lah, apalah kan, nak jadi apa, kerja kerajaan, kerja dekat company besar-besar. Ini isu yang awal Tuan Pan. Ini yang biasa kita hadapi. Dalam tutor coaching day pun saya banyak terima isu-isu sebeginilah. Rasa macam merendah diri dengan keadaan ni dan sebagainya. So Tuan Pan, tutor coaching day ni banyak kita bantu dari sudut hala tuju lah. Macam mana kita guide tutor-tutor. Terima kasih Cikgu Nurul Nabiha Razali. Alright, orang Melaka. Tahniah baru balik dari PPD Baling, betul? Mungkin boleh share sikit pengalaman di PPD Baling dengan rakan-rakan yang lain dalam grup ni. Okay, so Tuan Pan, cuma syarat dia untuk masuk tutor coaching day ni mesti menjadi tutor CMN dan pernah ambil job dengan CMN lah. Alright, sebab ini khas untuk, kita dah design memang untuk tutor-tutor CMN. Kalau untuk tutor-tutor luar tu dia tak panggil tutor coaching day lah, dia mungkin panggil lain lah kan. Sekarang ni kita sedang tubuhkan elite squad tutor. Mungkin ada yang nak join dan sebagainya lah. Alright, so elite squad tutor Tuan Pan, nanti Coach Muhammad Noor akan war-warkan. Hari tu kita pergi ke Kedah, kita offer hampir lebih kurang half yang datang ke Beyond Expectation tutor kat Kedah yang akan join elite squad tutor. So ini antara isu yang kita cuba nak selesaikan. Kita cuba nak bantu-bantu lebih-lebih lagi tutor-tutor yang kita panggil apa? Tutor persendirian lah, betul? Yang mungkin tak nak terikat dan sebagainya. Tapi kita sediakan juga journey ni bersama dengan CMN lah. Alright, so kita ada Cik Ika Zulaika Yusof. Tahniah, hari tu dah pergi PPD Baling first time. So
share sikit pengalaman. Kita ada Cikgu Hasriza. Alright, yang ini antara master tutor kita yang sentiasa buat live berkaitan dengan Fantastic Science Fantastic Science setiap hari Selasa lah. Dah lama ni Cikgu Hasriza ni. Saya panggil Zaiju. Alright tuan-tuan, jom kita masuk. Sebab lepas ni saya ada tutor coaching day, so saya tak boleh lama. So hari ni saya nak share 3, kita panggil apa ya, 3 tips, 3 cara macam mana kita nak kekalkan servis kita sebagai tutor sukses lah. Alright tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan, take note tuan-tuan, mungkin boleh komen lepas ni. Alright, yang pertama adalah, sebelum tu suara saya jelas tak? Ke perlahan ke apa ke sebelum saya masuk poin yang pertama? Boleh komen tuan-tuan, jelas tak suara saya? Komen jelas. Tak nak komen You all ni memang pemalu betul. Alright, tak apa. So saya anggap jelas lah. Sebab tadi Cikgu Sazana daripada Sabah, dia dah jawab Waalaikumsalam daripada saya. So tuan-tuan, saya masuk poin yang pertama, yang paling penting untuk kekalkan kualiti bagi kita punya, macam mana kita nak kekalkan kualiti servis kita. Yang pertama adalah kita gunakan teknik pemasaran beyond expectation. Tuan-tuan tulis teknik pemasaran beyond expectation. Okay, ini teknik yang pertama. Kenapa teknik ini penting? Ramai orang bila dia cakap bila saya cakap berkaitan dengan pemasaran, dalam kepala dia marketing tau. Betul? So dalam kepala dia marketing, and then dia rasa macam tak nak lah, saya bukan orang marketing dan sebagainya tau. No. Bila saya sebut teknik pemasaran beyond expectation, you all tahu tak apa teknik pemasaran yang paling best, paling terbaik? Ramai orang bila kita sebut pasal pemasaran, kita buat pemasaran beyond expectation, dia assume macam kena buat live. Okay, kena buat zero cost marketing, nak kena buat yang berbayar punya FBX dan sebagainya kan. Alright, terima kasih yang join jelas. Alright, good. Cikgu Ajwat. Hai Cikgu Ika. Alright, Cikgu Syazana. Alright, terima kasih. Okay, so back pada poin yang pertama, teknik pemasaran beyond expectation, iaitu ramai orang ingat bila saya sebut berkaitan dengan pemasaran, dia kena buat benda-benda yang dia tak boleh nak buat. Contoh macam mungkinlah nak buat FB Live tak mampu, nak buat modul belum mampu dan sebagainya, nak buat apa lagi tak mampu. Kita kan banyak beralasan, betul tuan-tuan, sebab kita tak makan nasi, betul tuan-tuan, kita makan alasan. So kita banyak sangat create alasan yang mana kita tak mampu buat itu, ini dan sebagainya. Tapi ramai orang tak perasan teknik pemasaran beyond expectation yang paling power adalah once you dapat satu klien, you jaga betul-betul macam klien bayar you, ataupun klien ni macam premium gila yang sanggup bayar you berapa pun, tapi you boleh jaga anak dia, you boleh give the best. Ini poin yang pertama. Teknik pemasaran yang pertama adalah teknik pemasaran beyond expectation, iaitu you bagi lebih daripada apa yang sepatutnya yang you janji dengan klien. Apa perjanjian biasa kan, bila kita dah start pergi jumpa klien akan borak dengan kita dan sebagainya, betul? So apa kesan dia adalah klien akan minta, dia akan tanya kita punya tu dan sebagainya. Okey, dalam perjanjian tu tuan-tuan, abaikan perjanjian tu, bagi yang terbaik luar daripada perjanjian tu. Dapat tuan-tuan, mungkin kita berjanji 8 jam sebulan, tapi setiap kelas 1 jam, mungkin satu sesi tu kita ambil 1 jam ataupun 2 jam. Cuba bayangkan tuan-tuan, 1 jam kita lebihkan 1 jam suku. Dapat tuan-tuan? Ini yang ramai orang terlepas. Ramai orang dia datang awal pun berkira, balik lambat pun berkira. Tak ada masalah tuan-tuan. Tapi saya nak cakap, once you give more, you akan dapat banyak lah. Ini yang pertama. Apa lagi kita boleh bagi untuk klien kita ni tuan-tuan? Okay, maksudnya selain daripada give the best, apa contoh kita nak bagi lebih? Apa contoh kita nak bagi lebih daripada yang selain daripada jam tadi? Contoh tadi jam lah, saya cakap 1 jam kelas, kita bagi 1 jam suku lebih, betul? Alright, apa lagi kita nak bagi lebih? Mungkin kita nak sediakan buku rujukan ataupun buku-buku yang sesuai untuk anak dia without any charge tuan-tuan. Agak-agak klien macam ni, dia klien, saya pernah ada pengalaman tuan-tuan. Kita macam saya mengajar ngaji apa semua. So saya ada modul dan sebagainya kan, yang kita ada sejasa modul yang sesuai dan sebagainya. So tuan-tuan, bila kita nak bagi klien nak bayar tau, tapi bila kita tak
saya cakap, tak apa puan, ini hadiah saya kepada anak tuan ataupun anak puan, ataupun untuk tuan dan puan sendiri, sebab saya dah mengajar dewasa juga. Kesan dia adalah bayaran dia untuk bulan tu akan bertambah, sebab kita tak minta tau, tapi sebab dia rasa kita give more, and then dia pun, ini based on pengalaman saya lah, mungkin pengalaman Tuan Pan tak sama. Alright Tuan Pan, ini yang paling penting. Pertama, cara nak kekalkan kualiti adalah teknik pemasaran beyond expectation. Bukan buat FB Live, bukan buat itu, bukan buat yang berbayar, FBX dan sebagainya. Tak. Poin yang pertama saya recap balik. Once you dapat satu klien ni, tolong jaga betul-betul. Macam dia bayar you terlalu mahal, klien premium. Saya ada pernah tanya satu cerita, apa beza kalau orang bayar you 100 sejam dengan 50 sejam? Saya pernah tanya Twitter tau. Twitter cakap, of course lah 100 sejam tu I akan do the best. So buat yang sama. Sebab apa Tuan Pan? Kesan dia adalah ini yang akan jadi referral client kepada kita. Sama macam Coach Isa bagi tahu semalam lah. Kan cuma hari ni saya nak go deep. Ramai orang dia dapat klien dah. Saya tanya dia, berapa klien sekarang? Oh, saya dah ada 10 klien. Tapi saya dah tak bertambah dah klien. Saya tanya satu je. Klien 10 ni, you pernah jaga betul-betul tak? You pernah give something dekat dia tak? You pernah pergi like macam at least bagi penghargaan, wish birthday, bagi benda-benda macam yang orang lain tak buat? Tuan Pan, ramai orang yang dia start sebab apa? Sebab dia buat benda yang sama je Tuan Pan. Dia tak anggap konteks itu satu benda yang penting dalam sekitar. Terima kasih Cikgu Syahira Razak sebab join kita. Kita ada Coach Isa, Sir Rajendra Singh. Alright, terima kasih you all. Alright, so kita dah masuk yang pertama. Hari ni saya tak boleh lama Tuan Pan, sebab lepas ni saya ada Twitter coaching day bersama dengan hampir 10 orang secara online, secara online lah. Alright Tuan Pan. So apa lagi contoh expectation, maksudnya apa lagi contoh pemasaran yang power? Pemasaran yang power, orang panggil teknik pemasaran punya expectation. Selain daripada kita bagi more, contoh dia minta 8 jam, kita bagi lebih. Dia minta kita sediakan buku rujukan untuk dia. Apalagi Tuan Pan, kita hatta datang awal pun Tuan Pan. Ramai orang first class dia datang awal. Sebab apa? Sebab nak tahu rumah. Itu pun ada terlepas sebab salah rumah lah. Kan boleh lah bagi alasan sebab first class kan. Tapi first class ni yang akan menentukan you akan kekal ataupun tak dengan klien. Itu boleh juga. Ada orang Tuan Pan first class dia datang awal. Lepas tu dia dah isu macam jalan tak jam dan sebagainya. So dia tak nak datang awal. Tuan Pan, datang awal kita ni Tuan Pan, kalau terlalu banyak sangat kita berkira ni Tuan Pan, tak ke mana juga hidup kita. So Tuan Pan datang awal at least 5 ke 10 minit awal. At least kita boleh, masa tu lah kita boleh nak korek-korek rahsia, like macam pelajar kita ke ada masalah apa ke. So kita boleh bagi juga peluang kepada pelajar kita untuk prepare dan sebagainya. Betul? So datang awal. Masa kalau ada klien, boleh jumpa dengan klien dulu. And then kita tak ganggu pun waktu kelas kita. Betul Tuan Pan? Dah lah kita datang awal, and then kita balik lambat pula. Agak-agak klien akan rasa macam mana? Klien rasa lain tau Tuan Pan, kan? So itu antaranya lah. And then Tuan Pan, first impression sangat penting. As a teacher, you nak bawa watak macam mana terpulang. Ada seorang cikgu tu, dia biasa dia pakai baju jersey je Tuan Pan, sebab dia nak rapat hubungan dengan pelajar. Pelajar tu dia minat like macam one of the team lah, Manchester ke Liverpool saya tak silap. So dia pakai baju Liverpool, pakai jersey. Salah Tuan Pan? Tak salah. Tapi kalau first class jangan buat macam tu. First class tunjuk ni, and then bagi tahu dekat klien, puan, saya akan berpakaian macam ni. Hatta macam pakaian pun nak minta izin tau. Mahal tau benda ni. Maksudnya you minta izin sebab apa? Sebab you nak matching dengan student. Sebab ada student yang jenis minat bola. Kalau perempuan mungkin ada pakaian-pakaian yang sesuai untuk dia. Point dia adalah bila dia tengok you yang pertama sekali, dia akan anggap you sebagai seorang pendidik lah. Okay? Alright. So yang lain tu Tuan Pan, bagi senyuman dan sebagainya kan. Kalau sekali-sekala tu Tuan Pan, untuk teknik pemasaran ni kita guna macam give something lah, like macam hadiah ke, mungkin nak wish birthday, ataupun pergi mana-mana ke bawa kepada klien kan. Kita main cuti, lupa belajar kita Tuan Pan, tapi mak ayah mereka bercuti, balik dia bawa something kat kita kan Tuan Pan. Itulah, kadang-kadang kita ni banyak sangat nak, tapi kita lupa nak bagi Tuan Pan kan. So bagilah, like macam kita bagi pergi mana, bagi bercuti tu ini dan sebagainya. So kita dapat benda tu, kita bagi. Alright, bagi hadiah lah maksudnya. Okay. And then teruskan bagi pujian lah kepada pelajar-pelajar dan sebagainya berkaitan dengan kelas yang kita buat. Kita tahu Tuan Pan, ada pelajar yang mungkin set dia lain, betul?
kesalahan pun. You tunjuk apa yang betul terus. Dapat tuan-tuan? Kadang-kadang kita ni pelajar kita buat salah. Kita bazir masa untuk kita explain kesalahan dia tu sampai kita lupa. Sepatutnya aku tak payah bazir masa pun untuk tunjuk kesalahan pelajar aku. Aku terus fokus, okay, sepatutnya you kena buat macam ni. Yang you buat tu ada sedikit kesalahan dan sebagainya. Jangan ambil masa lama untuk fokus salah. Cikgu dah ajar lama dah ni, takkan you tak ingat lagi kan? Minggu lepas dah belajar. So, kita susah nak jadi quality. Kita susah nak jaga quality, tuan-tuan. Saya nak cerita pengalaman saya juga, tuan-tuan. Daripada 2012 saya mengajar di bawah CMN, ada klien sendiri dan sebagainya. Tuan-tuan, mostly 70% klien saya sekarang adalah klien saya 2012 dulu. You know what? Macam mana kita boleh sustain jaga dan sebagainya? Bukan sebab kita bagus tau, tuan-tuan. No. Sebab kita cuma bantu untuk jadi penyelesaian kepada klien kita, apa yang klien kita nak. Saya selalu juga tanya klien saya tau. Saya tanya, tuan, puan, kenapa tak pergi mengaji kat masjid dekat luar dan sebagainya? Ada ustaz-ustaz yang lagi power kadang-kadang yang datang dekat taman mereka tu daripada selebriti dan sebagainya. Dia bagi tahu bukan tak nak, tapi kat sana tu bila ramai-ramai ni dia orang dah start tak fokus, and then kita akan rasa malu dan sebagainya. Maksudnya tuan-tuan, dia orang perlukan orang-orang macam kita sebenarnya, tuan-tuan. And then ramai je yang perlu sentuhan secara personal dan sebagainya. Okey, tuan-tuan. So itu teknik yang pertama. Tips yang pertama iaitu teknik pemasaran beyond expectation Twitter. Bukan buat live, bukan itu, bukan ini, semua bukan, kecuali dapat klien jaga betul. Okey, mungkin satu klien ni yang akan viralkan kita punya kerja buat kita punya task kita punya pengajaran kita, attitude kita dan sebagainya. Alright, tuan-tuan. Itu yang pertama. Okey? Take note. So dapat tuan-tuan? Jaga seragenda. 2 student perempuan datang pakai baju kurung, kasih matching. Power betul. Alright. Cikgu Ajwa jangan pakai baju kurung pula. Okey. Saya nak masuk poin yang kedua, tuan-tuan. So dapat teknik yang pertama, tak susah kan? Dapat klien, jaga betul-betul. Tu je, jaga betul-betul. Bagi dia kau-kau. Bagi dia macam dia ni macam ni tuan-tuan. You pergi hotel 2 bintang, 3 bintang, confirm tak sama dengan 5-6 bintang, tuan-tuan. Tak sama. Alright. Okay, so macam mana kita nak dilayan macam tu, you jaga betul-betul. Ini anggap walaupun dia bayar sikit, RM30, RM40, RM50 pun tak sama macam klien yang bayar 100. Anggap macam dia bayar 200, 300 sejam dekat you. You akan jaga betul-betul. You akan bagi macam more and more. Alright, so itu yang pertama. Settle lah. Okay. Yang kedua tuan-tuan, jadi pendidik terbaik A+. Apa tu? Ramai orang, kita selalu dengar lah, pelajar ni mendapat A+. Pernah tak kita dengar apa? Pendidik A+. Ambil kau. Pernah tak kita dengar pendidik A+? Alright. Cikgu Sazana, saya suka bagi student stiker nama yang lekat-lekat kat pensel. Dia respon to elder boy. Yes, betul. Kadang-kadang pada kita kecil lah Cikgu Sazana kan. Alah, stiker je pun. No. You kena duduk diri you tempat student. Kadang-kadang student dapat stiker. Sebab apa? Sebab benda ni dia tak pernah dapat. Hatta kita bagi bintang. Dulu kan masa sekolah kan dapat bintang lah kan. Cikgu dah bagi 3. Lepas tu kita minta lagi. Cikgu tambah lagi lah 2. Saya nak tunjuk dekat mak ayah saya. Tuan-tuan, padahal benda tu macam apa benda ni ya? Tapi bagi kesan, bagi value kepada student kita. Terima kasih Cikgu Muhammad Tahir Kuruseng. One of the tutor yang mungkin agak committed juga. Tak pernah pergi hotel 5 bintang. Okey, tak ada masalah. Saya share hari ni macam mana kaedahnya. Alright, macam mana tekniknya. Okey. Pendidik terbaik A+. Okey. So pendidik terbaik A+, bila saya borak dengan contoh seragenda, orang-orang hotel like macam Cikgu Kamila, Cikgu Ajwa dan sebagainya kan. A+ stripe. Padu. Nama company saya. Nampak tak? I can read your mind. Cikgu Ajwa. Alright. So pendidik terbaik A+. Sebab sebelum ni kita anggap kita nak lahirkan pelajar terbaik A+, pelajar itu dapat A+ dan sebagainya. Tapi kita lupa tanya diri kita, adakah aku ni pendidik A+? Tuan-tuan, selalu tanya, adakah kita ni pendidik A+ atau just nak cari makan sahaja-sahaja? Ada orang tuan-tuan, okay, dia terlalu sangat banyak berkira. You akan jumpa banyak perangai tutor ni tuan-tuan kan. Saya handle lah
beratus Twitter dalam satu masa tuan-tuan, kita jumpa ada yang tak berkira. Once you tak berkira, agak-agak kita berkira tak, untuk bagi you something, untuk bagi you knowledge, untuk bagi you lebih more money dan sebagainya kan. Siapa yang datang dari company saya kira Twitter A+ lah kan. Terpulang kepada Cikgu Ajwat, macam mana Cikgu Ajwat menilai A+ tu kan. So mungkin ada yang tak datang tapi still A+ juga, betul. Cuma kita panggil jalan yang berbeza, betul. So point dia adalah selalu tanya diri kita, adakah kita ni pendidik A+ tuan-tuan. Bila saya sebut A+ ni tuan-tuan, macam saya cakap, kita A+ ataupun just nak cari, kita nak panggil, nak cari makan, nak saja-saja cari makan sebab ramai nak buat saya saja. Macam ni lah tuan-tuan. Once you start jadi pendidik A+, sebenarnya you dah jadi real player dalam bidang you. You tak malu pun nak mengaku you has a home tutor, ataupun you buat pusat tuition, you cikgu tuition. Dia tak ada, cikgu tuition je, home tuition je. Kerja apa sekarang? Maksudnya tuan-tuan, kita kalau kita rasa tak confident dengan jawatan kita tak confident dengan apa kerjaya kita sekarang ni tuan-tuan, kita belum jadi real player, kita belum jadi pendidik A+ lagi. Alright tuan-tuan, sebab apa? Pendidik A+ tuan-tuan, dia bukan fungsi mengajar je, dia pergi beyond. Macam mana you nak bina relationship, rapport dengan parents. Mungkin from that you dapat job. Ramai klien saya dapat referral daripada klien-klien. Okay, saya cerita macam ni tuan-tuan. Okay, saya mengajar abangnya, family saya mengajar abangnya, maksudnya abang tu, dalam family tu ada abang lah, abang sulung, betul. So abang sulung saya mengajar satu family lah. Alright. Lepas tu dia bagi dekat adiknya yang kedua kan. So adiknya yang kedua bagi adiknya yang ketiga. Adiknya yang ketiga ni ada isteri, dia bagi dekat isteri punya adik. Faham tak? Maksudnya klien saya satu minggu tu kadang-kadang tak perlu daripada orang-orang luar pun, daripada referral ni. And then kita jaga betul-betul tuan-tuan. Ini hati-hati. Kalau dapat klien macam ni, hati-hati. Once you buat hal dengan satu klien, yang lain tak nak. Sebab apa? You berkait. So ini yang kita boleh jaga tuan-tuan. Macam ni kita nak jadi pendidik A+. Alright. Okay, untuk poin pendidik A+ ni tuan-tuan, poin penting saya adalah, yang pertama bukan makan-makan tu, bukan saja nak cari untuk makan-makan. Yang kedua, dia sentiasa, dia tak judge pelajar tuan-tuan. Dia tak judge pelajar, dia cakap apa? Dia bukan jenis judge pelajar. Awak ni tak pandai. Mungkin kita tak cakap macam tu. Ataupun kita dah kira judge pelajar tuan-tuan. Kalau kita ajar 2 kali dia tak tahu, and then kita dah stress. Ataupun kita ajar 10 kali tak tahu, dia tak faham, dia tak ingat, kita dah start stress, and then kita macam pening kepala fikirkan dia dan sebagainya. Itu one of the cara kita judge pelajar. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita face situasi macam tu, sebenarnya apa yang kita kena buat adalah kita kena clearkan benda tuan-tuan. Kita tak semua dapat student yang pandai tau, betul tuan-tuan. So bila kita dapat student yang tak pandai, alright, student yang mungkin lemah dan sebagainya kan, gagal banyak kali, semua gagal, tak pernah lulus, ada tuan-tuan kan. So apa yang kita boleh bagi adalah, nak tahu apa tuan-tuan, kita boleh bagi adalah kita kena clearkan yang hidup dia bukan sekadar itu sahaja, bukan sekadar UPSR, bukan sekadar PT3, bukan sekadar SPM. Kita sentiasa bagi harapan tahu dekat tuan-tuan. Ini pendidik A+, dia bukan mengajar je. Dia jadi macam motivator kepada pelajar tu. Dia macam jadi booster tuan-tuan. Dia jadi booster. Datang je student rasa macam nak share macam-macam. Betul tuan-tuan? Dia nak share macam-macam dan sebagainya. So pendidik A+ ni dia akan sentiasa bagi laluan yang lebih clear kepada pelajar dia. Kan, maksudnya kalau bidang yang dia ambil ni tak betul, so macam mana kita nak buat? Alright. Domino reaction terbaik Coach Amir. Jaga kualiti kita menjadikan ramai klien lain berminat dengan servis kita. Yes, of course. Terima kasih. Kita panggil domino reaction, domino effect teman-teman. Nantilah kita share berkaitan dengan domino effect nanti, okay? So, pendidik A+, dia bukan sekadar mengajar. Alright, bukan sekadar cari makan. Tak. Dia memang nak bantu, malah pelajar ni dia boleh bantu bukan sekadar skor untuk exam, tapi dia boleh bantu untuk clearkan apa vision, mission you dalam hidup ni. Apa yang you nak capai. Okay, jom cikgu bantu you. Kita visualizekan apa yang you all nak jadi sebenarnya. Okay lah, tak nampak lagi, tak apa. You can try anything. Banyak benda dalam hidup ni. Sampai satu masa, you akan clear. You akan dapat apa yang paling best. Apa yang menimbulkan kepuasan pada you. Alright. So, itu antara ciri-ciri pendidik A+. Boleh tuan-tuan? Alright. And then mungkin lah orang cakap jenis skema. Faham tak skema? Skema ni macam
saya ni ngajar ngaji je, tak payahlah saya tanya saya pendidikan Islam. Kalau nak tanya saya pendidikan Islam, kenalah ambil jam yang lain. Itu namanya skema gila. Tuan-tuan, nak jadi pendidik ni jangan berkira. Saya cakap satu je, jangan berkira. Kalau kadang-kadang cakap saya, you ni datang kadang-kadang sebagai seorang tutor, janganlah assume macam you nak ikut silibus macam sekolah dan sebagainya. No, kadang-kadang pelajar tu hari tu dia mungkin ada sikit je masalah berkaitan dengan homework dan sebagainya, subjek lain, yang lain dia okey. So, mungkin kita boleh bantu kalau kita ada kepakaran. Betul? Contoh macam Cikgu Ajwat, ada kepakaran dalam fizik, tapi mungkin boleh bantu. Ada tiba-tiba tanya berkaitan dengan Maths ke kimia dan sebagainya. Ataupun contoh Cikgu Sir Rajendra, kepakaran Maths dan sebagainya. Tapi bila orang tanya fizik, janganlah cakap, oh kelas fizik saja esok. No lah tuan-tuan, kita terus share. Sebab apa? Kepuasan dia bila kita bantu masa tu lagi tinggi. Once dia punya tu naik, dia dah selesai masalah dia dan sebagainya, kesan dia adalah dia akan ikut apa yang kita nak ajar gitu dengan tu. Dapat tuan-tuan? Terima kasih Cikgu Ajwat, Serai. Dah balik PPD ni, apa cerita Serai? Okey tak? Kita nak jadi tutor yang kongsi dengan guru-guru PPD, pegawai JPN. Itu next mission kita, insya-Allah. Alright. Sharing is caring dengan hands-on activity bersama-sama tenaga pengajar, betul, pelajar. Harap aktiviti akan jadi budaya dan bukannya lagi latih to be. Yes, betul. Itu one of the kepakaran you lah, Serai. So teruskan. Yang penting sustain, fokus kan apa yang kita buat lah. Jangan terlalu banyak sangat. Alright. So tuan-tuan, settle poin yang kedua. Saya nak masuk poin yang ketiga. Ramai orang terlepas juga tuan-tuan. Iaitu tuan-tuan, poin kedua saya tadi apa? Jadi pendidik A+. Kita nak lahirkan pelajar A+, kita nak jadi pendidik A+. So apa ciri-ciri pendidik A+? Saya ulang balik tadi. Bukan sekadar cari makan, bukan sekadar bagi latih to be, bukan sekadar penuhkan masa jam kita, bagi give more, bukan sekadar jawab soalan skema tak tentu pasal. No, maksudnya macam mana kita nak jadi seorang pendidik yang boleh menyelesaikan masalah pelajar. Tak guna tuan-tuan kalau you ada 100-200 pedagogi sekalipun. Sibuk pasal-pasal ni. Tak guna kalau you ada macam-macam ilmu dan sebagainya, you tak boleh menyelesaikan masalah orang pun. Dapat tak? And it's a simple masalah pelajar you, klien you. Ilmu banyak ni kat belakang ni, tapi satu ilmu pun tak berguna pada pelajar. Agak-agak. So, jawab sendiri. Alright tuan-tuan. Okay, saya masuk poin yang ketiga. Sebelum tu tuan-tuan, terima kasih. Sir Rajendra baru balik daripada PPD Baling. So, sir, dah banyak PPD pergi ni. Macam mana PPD Baling? Okey ke? Mungkin boleh share sikit apa reaksi pelajar-pelajar dan sebagainya. And then first time kan, you jadi join juga kan, bengkel Build Expectation Tutor. Mungkin boleh bagi you, boleh bagi sedikit apa kita panggil, feedback lah from session bersama dengan Coach Iksan dan Coach Muhammad Noh, bersama dengan tutor-tutor. Alright. Kalau nak jadi pendidik A+, boleh join A+ Tribe tiba-tiba. Boleh saya juga, tak ada masalah. Alright. So tuan-tuan, saya masuk poin yang ketiga, iaitu berkaitan dengan ramai orang yang tak ada benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau you masuk dalam bidang coaching dan sebagainya kan, ataupun you masuk dalam bidang motivator, counselor, you masuk dalam bidang apa lagi ya? Bidang-bidang yang berkaitan dengan manusia yang tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? 70 ke 80% masalah orang selesai. Contoh gini, you datang ada masalah kan? You datang ada masalah, ataupun pelajar you datang ada masalah. Masalah dia akan selesai disebabkan, okay, poin yang ketiga ni, disebabkan satu je. Disebabkan the power of listening. Kemahiran mendengar. Ramai tutor yang saya jumpa tak ada benda ni. Dia banyak nak bercakap je, nak mengajar je, nak dengar tak nak. Betul? Dia banyak sangat nak mengajar tuan-tuan, sampai idea daripada klien, idea daripada parents dan sebagainya, ataupun pelajar tak nak dengar. No, you kan pelajar, I cikgu. Takkan I salah you betul pun. I yang banyak makan garam dulu. Kan? Sebab tu I kena darah tinggi. Tuan-tuan, saya geram betul jumpa tutor macam ni. From interview pun kita dah tahu dia punya kemahiran mendengar ni okey tak? Alright? Ataupun okey, dia macam ni lah tuan-tuan. Kemahiran mendengar ni, you akan jadi power, you akan jadi bagus kemahiran mendengar you untuk first class, second class apa semua. You duduk dengan parents, you tanya soalan kepada dia, klien jawab, you dengar je apa yang klien cakap. Alright? You dengar je apa yang klien cakap. Jangan nak cakap itu, ini, saya ni. Tak payah cerita pasal kita punya background tuan-tuan. Tuan-tuan, saya share saya punya pengalaman. Bila saya start jumpa dengan klien apa semua, soalan pertama saya kepada klien, puan,
Walaupun kita dah sembang dah dalam WhatsApp, dalam telefon dan sebagainya. So bila first class apa semua, kita datang awal dan sebagainya. So apa yang kita buat adalah kita akan tanya klien kita, ataupun kalau tak sempat jumpa, kita set jumpa lepas kelas dan sebagainya. So puan, boleh saya tahu apa expectation puan kepada saya? Maksudnya expectation puan untuk kelas. Itu soalan-soalan yang kita boleh dengar apa sebenarnya isu dalam family dia, pelajar ni nak apa sebenarnya. Okey tuan-tuan? Alright. Saya tengah mendengar ni. Betul saya berat. Okey, kemahiran mendengar tu power. Alright. Apa lagi soalan yang kita boleh tanya contoh untuk kita timbulkan kemahiran mendengar? Kita boleh tanya, apa yang boleh saya bantu anak puan? Kan? Ataupun puan, boleh saya tahu apa yang anak puan suka, apa yang anak puan suka buat di rumah, apa yang dia tak suka dan sebagainya. So kita akan dengar story daripada parent. Ramai orang dah terlepas dah step ni tuan-tuan. So menyebabkan you akan face masalah dengan student. You tak kenal student tu. Sebab apa? You tak dengar dulu daripada parents, ataupun you tak dengar dulu daripada student. Boleh share sikit you punya kelas hari ni kat sekolah macam mana? Contoh soalan-soalan macam tu tuan-tuan menyebabkan you ada kemahiran mendengar. Tapi tuan-tuan, ada orang dia suka dengar. Betul? Ada dia suka dengar, tapi dia bukan dengar untuk dia faham. Dia dengar untuk dia respon. Ini pun masalah juga. Bukanlah masalah, cabaran ni. Maksud saya macam ni. Ramai orang kemahiran dia mendengar tuan-tuan. Ramai orang dia nak listen to reply tuan-tuan. Saya tak nak listen to reply ataupun to respond. Saya tak nak. Saya nak you listen to understand. Macam mana kita nak faham dia, dan masa yang sama kita faham. Macam saya cakap tadi, 70-80% masalah yang dia bawa kepada kita, yang dia selesaikan kepada kita ni, yang dia share kepada kita, selesai dengan sebab kita dengar je. Dengar je apa yang dia nak share. Okay? And then dia adalah soalan-soalan yang kita boleh tanya yang menyebabkan story itu jadi lagi panjang. Yang tu nak kena belajar lah. Kan? Maksudnya dia dah bagi Tuan Amir, saya dah tanya tapi klien jawab sikit je. Dia ingat satu tu soalan saya kan. Banyak lagi soalan yang kita panggil spark question tau. Maksudnya kita boleh timbulkan spark dalam diri klien ataupun pelajar yang menyebabkan dia nak bercerita kepada kita. Ramai tu ada masalah ni. Saya dapat pelajar yang tak bercakap langsung lah. Susah saya nak bercakap. Tuan-tuan, kalau student tak bercakap, tuan-tuan jangan bercakap. Senyap. Tuan-tuan duduk depan dia, tuan-tuan senyap. Lama-lama nanti student akan cakap, kenapa ustaz senyap? Kenapa cikgu senyap? See, dia dah bercakap. Semudah itulah. Maksudnya ada banyak lagi lah tuan-tuan. Poin dia adalah kita nak jadi seorang tutor yang sangat mendengar masalah dia dan sebagainya. And then mungkin bukan masalahnya saya cakap tadi. Bila kemahiran mendengar ni bukan masalah dalam akademik semata. Mungkin sekarang ni ada masalah dengan dalam agama dia. Mungkin dia ada masalah dengan family dia. Mungkin dia ada masalah dengan sekolah dan sebagainya kan. So from that tuan-tuan, kita nak bantu pelajar ni tuan-tuan untuk terus berjaya disebabkan kita punya kemahiran mendengar power. Pengalaman di Baling memang awesome. Guru-guru semuanya supporting belaka. Pengalaman yang baru dan hebat. Alright, terima kasih coach. Secara gender Banking Expert ni pula yang dibuat oleh Coach Muhammad Nur Isa hebat mengisafkan. Lepas ni kena serius buat modul. Buat modul dan digital learning. Good luck sir. Saya punya expectation adalah beyond expectation. Padu. So tanya klien, apa maksud beyond expectation pada puan? Puan pernah ambil home tuition sebelum ni? Pusat tuition sebelum ni pernah ambil? So apa result tuan? Kalau dia cakap pernah, saya suka lah dengan pusat tuition tu. Apa yang puan suka? Apa yang pusat tuition tu buat sehingga anak puan suka? Kenapa puan tak teruskan? Ini cara kita guide soalan tu tuan-tuan. Kadang-kadang bila klien dah jawab, kita dah pening. Aku nak jawab apa? So tuan-tuan, sebab itulah ini kemahiran mendengar. Sentiasa duduk dan dengar apa view yang kita belum dapat sebelum ni. Alright tuan-tuan. So saya rasa itu saja untuk sharing saya hari ini berkaitan dengan topik 3 cara kita nak kekalkan servis kita. Saya tak share yang susah-susah pun tuan-tuan. Ini saya share pasal diri kita. Betul tuan-tuan? Saya share pasal diri kita. Saya bukan share suruh tuan-tuan buat FB Live, suruh pergi belajar FBX dan sebagainya, suruh buat IGX ke, nak buat itu, nak buat ini, TikTok. No. Tak tuan-tuan. Saya ajar tuan-tuan, saya kongsi dengan tuan-tuan macam mana you nak jadi pendidik plus, macam mana you nak kekalkan servis you dengan sebab diri you sendiri. Tuan-tuan, kalau kita betulkan kepala otak kita, kita betulkan intention kita, insya-Allah you akan jadi the best, you akan jadi teacher yang lain tau tuan-tuan. Okay? You akan letak committed you tu 200%, bukan 100%, bukan 200-300%. Alright tuan-tuan. So nak 3 benda yang saya share hari ni. Yang pertama tuan-tuan apa? Yang pertama berkaitan dengan
Yang pertama berkaitan dengan teknik pemasaran Beyond. Apa teknik pemasaran Beyond? Tengok balik video live saya. Yang kedua, macam mana nak jadi pendidik A+, alright. Yang ketiga, macam mana nak jadi seorang yang power gila mendengar, tuan-tuan. 70-80% daripada masalah selesai disebabkan dengar je. Tuan-tuan, isteri ada masalah, dengar je. Dia tak nak pun you selesaikan masalah tu, tak nak. Dia suruh you dengar je. You respon. Cara respon pun penting. Tuan-tuan, cara respon pun penting. Terima kasih. Komen. Yang dah lama dengar boleh komen. Mungkin yang baru masuk boleh tengok balik soalan-soalan ni lah. Okay. So saya kat mana tadi? Lupa dah. Pendidik A+, betul. Alright. Yang kedua tadi pendidik A+. Macam mana kita nak jadi pendidik A+? Bukan sekadar cari makan, bukan sekadar part time. Please jadi real player. Biar you confident, biar you yakin balik kampung raya dan sebagainya. You boleh tunjuk kereta you, rumah you. Ini dah cerita pasal dunia ni, tuan-tuan. Rumah you, kereta you disebabkan oleh you jadi Twitter je. You jadi Twitter je you boleh buat. Benda ni, you boleh dapat benda ni. Nanti ramai dah terbukti, tuan-tuan. Ramai je Twitter yang you tengok dia beli rumah, beli kereta, ada yang buat investment. Tapi saya tak naklah bawa ke situ kan, tuan-tuan. Tapi ramai nak ke situ. Tapi point dia adalah macam mana kita nak jadi the best. And then yang last sekali adalah kemahiran mendengar. Macam mana kita nak jadi pendengar yang baik, tuan-tuan. Sebab masalah yang datang kepada kita bila kita dengar tu, mungkin kita tak dapat bantu pun dia, tuan-tuan. Tapi at least kita dengar dia. Bila kita respon tu, kita guna words yang power. You are amazing, power, you good, you. Bila dia rasa dengan kita, dia tak rasa negatif gila. Dia rasa macam, pelajar rasa macam positif. Klien pun, walaupun anaknya bermasalah ni, contoh anaknya bermasalah dan sebagainya, ataupun yang kurang perhatian dan sebagainya, bila dia duduk dengan kita, dia rasa macam kita bagi satu nafas baru dalam hidup dia, tuan-tuan. Ini yang power gila tau. So good luck untuk you all. Teruskan jadi pendidik yang hebat. Jangan stop, tuan-tuan. Dah jadi pendidik ni jangan stop. Sebab ramai lah saya jumpa yang luar sana daripada engineer. Ada hari tu doktor gigi, tuan-tuan, datang interview untuk jadi tutor. Dah jadi doktor gigi nak jadi tutor. Sebab apa dia cakap doktor gigi je lah, gigi ni kan. Dia nak mengajar. Dia rasa macam kepuasan mengajar. So tuan-tuan teruskan mengajar. Jadi pendidik hebat. Alright, tuan-tuan. So selalu tanya diri kita, adakah kita pendidik A+? Adakah kita sentiasa jadi the best player, tuan-tuan? Okay. So yang baru masuk boleh baca daripada Cikgu Ika. Oi, panjang ya. Terbaik lah Cikgu Ika. Okay, terima kasih Cikgu Ika. Panjang. Bacalah. Nanti you all baca kan. Alright. Kita ada Cikgu Zafrina Hafiz, Dr. Fadilah. Okay, tuan-tuan, doakan saya. Lepas ni saya ada coaching lebih kurang 10 ke 15 orang. Alright. 10 ke 20, 10 ke 15 orang dari seluruh Malaysia. Kita nak bantu, ada daripada Kedah, ada daripada secara online saja, tuan-tuan. Yang ni kita nak share berkaitan dengan macam mana kita nak set ada tuju. Saya target untuk online saja saya bantu kalau 10 sebulan, tuan-tuan, at least ada 150 untuk tahun ni. Betul? 10 sebulan 120. Saya target sampai 150. Tahun lepas kita dah bantu untuk tutor coaching dia ni hampir 100 orang untuk kita set. Ini kita nak tutor-tutor yang biasa-biasa, tuan-tuan. Betul? Tutor-tutor yang baru nak upgrade dan sebagainya. Yang otak-otak itu boleh jumpa dengan Coach Muhammad Noor lah kot. Alright. Okay, so tuan-tuan, terima kasih stay dalam ni, komen. Saya doakan tuan-tuan terus jadi pendidik hebat, terus jadi pendidik sukses. You are amazing. I love you so much. So good luck, tuan-tuan. Yakin sebelum jaya. Bye.